Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi inna qala rabbi salli wa sallim wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. اللهم علمنا مما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا اللهم ألهمنا بإلهام الملائكة المقربين والكريمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومحبتك Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dengan taufik dari Allah dapat sama-sama kita yang semula kedatangan kita pada malam ini, dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk pasal yang ketiga daripada kitab menyatakan tentang halal dan haram. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-faslu al-thalithu fi bayani maratib as-subhat. Pasal yang ketiga, yakni bermula pasal yang ketiga pada menyatakan segala martabat subhat. Martabat itu maknanya tingkatan-tingkatan dia lah. Kalau pada pelajaran yang lalu kita membicarakan tentang darajah warak, jadi malam ini kita nak masuk pula pada menyatakan martabat subhat. Baiklah, terusnya dibawa kepada kita satu hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuha kathirun minan nas. Faman ittaqa subhati faqad istabraha li'irdihi wa dinihi wa man waqa'a fi subhati waqa'a fil haram karra'i yur'an hawla al-hima yushaku an yaqa'a fi. Rawahu al-Bukhari. Jadi hadis ini menyebut tentang halal. Artinya halal itu nyata dan haram itu nyata. Maksudnya yang halal ni jelas, yang haram itu pun jelas. Dan di antara keduanya itu beberapa perkara yang subhat, yang tiada mengetahui akan dia, akan perkara-perkara yang subhat itu oleh kebanyakan daripada manusia. Jadi hak subhat ni dengan makna benda-benda yang kesamaran, dia berlakunya di antara halal dan haram, dengan makna duk celah-celah itu. Dia kata wa bainahuma. Sebab dia kata nasi itu atau roti itu jelas tentang halal dia. Arak pun jelas tentang haram dia. Maka di antara roti dengan nasi dan arak tu ada di celah-celah tu perkara-perkara yang subhat. Jadi subhat ini dia kata tiada mengetahui akan dia oleh kebanyakan daripada manusia. Dah. Maka barang siapa yang memelihara akan subhat, sesungguhnya melepaslah ia bagi muruahnya dan bagi agamanya daripada jatuh kepada hak yang haram.
Jadi oleh kerana kebanyakan manusia jarang mengetahui benda yang syubhah. Syubhah tu maknanya kita kata kesamaran. Tak jelas tentang halal dia dan tak nyata tentang haram dia. Maka setengah daripada manusia itu mengambil satu orang ni panggil inisiatif. Mengambil satu cara, yakni dia memeliharakan akan syubhat itu. Maksudnya hak syubhat tadi dia tak dekat ataupun dia tak ambil. Maka orang yang seperti itu, kata Nabi, melepaslah ia bagi muruahnya, maruah dia tu. Jadi kalau orang makan benda-benda yang syubhat ni, orang panggil sikit sebanyak maruah dia tu hilang. Kalau orang untuk lebat, kalau orang kuat berpegangan dengan agama, untuk haji dan sebagainya lagi, kalau dia ambil benda-benda yang syubhat tadi, sikit sebanyak akan terjejas dia punya maruah dia. Dan juga bebaslah bagi agamanya. Kata bebas tu jatuh kepada hak yang haram. Dan barang siapa yang jatuh ia ke dalam syubhat itu, nescaya jatuh ia ke dalam yang haram. Jadi bandingan kita di sini sebut, siapa-siapa yang jatuh dalam kepada perkara-perkara yang syubhat tu, maka jatuhlah ia ke dalam perkara-perkara yang haram. Seperti orang yang mengembala ia akan binatangnya pada hampir keliling hutan yang ditegah akan dia oleh raja. Dia kata karra'i yur'a haulal hima. Dia pelihara binatang di kawasan tepat, atau kita kata padang ragu, yang ditegahkan dia. Dia pelihara kat mana? Hampir-hampir tepi-tepi di sisi Bikuk Kebira tu. Maka iaitu bahawa hampir bahawa jatuh ia di dalamnya. Seolah-olahnya dia ni macam nak jatuh dalam tu dah. Nak jatuh dalam perkara-perkara yang ditegah tadi. Sambil itulah jalan bagi orang yang nak menyelamatkan maruah dia dan agama dia tu. Jadi dia tak pisah dulu lagi. Dia tak pergi petang lagi, dia tak pergi dak. Dia pisah lari. Tu nak ceritanya di sini bahawasanya orang-orang yang menjaga di atas perkara-perkara yang syubhat tu, dia tidak menjatuhkan diri dia di kawasan-kawasan yang ditegah apa yang dikatakan syubhat tadi. Baik. Misal yang halal, dah disebut tadi al-halalu bayyinu. Ini misal. Misal yang halal itu, yang halal semata-mata itu, dengan makna tak ada kait apa-apa, semata-mata diri dia tu maknanya jelas sungguh tentang halalnya. Iaitu seperti air hujan yang diambil kemudian daripada jatuh kepada miliknya atau jatuh ke bumi yang mubah dahulu daripada jatuh kepada milik orang lain. Paling jelas sekali. Semacam kita tak ada air. Air jatuh kita tak ada. Tu paling jelas, mutlak, nyata sungguh tentang halal dia. Ataupun seperti air yang jatuh kepada bumi yang mubah. Bumi yang mubah ni bumi yang harus diambil akan ia. Itu pun kata air hujan jatuhlah sungai. Maka diambil air itu. Jadi maksud air itu air yang
belum mengalir di bumi orang lain. Dah masuk dalam pagi orang lagi. Dah. Maka iaitu halal mutlak. Tak ada kait dengan apa-apa, semata-mata diri dia, diri ain dia tu pun dikatakan halal. Jelas sungguh halal dia. Dan seperti juga buru-buruan yang diambil daripada hutan. Dalam hutan milik siapa? Ada milik siapa-siapa. Dah boleh kacing, boleh pelanduk, boleh apa gitu gini. Itu jelas tentang halal ni. Atau ikan yang diambil daripada laut ataupun barang sebagainya. Ambil di laut. Itu tuan-tuan rojok semula lah. Kalau tahu kalau ada orang-orang lain yang hebat-hebat gila ni. Pasal apa? Lain ni ada akta berlaku. Ada akta laut, ada jabatan laut. Hutang, ada jabat hutang. Jabat hutang masalah perpokokkan dia panggil. Indonesia kata Menteri Perkebunan. Nah, bahagian tumbuh-tumbuhan dia ada akta. Tapi betul ke tak akta tu tak tahulah. Rojok pada undang-undang mulalah kawak. Tapi kalau nak kabur akta, kau cengah lah tanah kita tu kita boleh tebang. Kau cengah ada sebuah lah tanah kita. Bagi kita nak tebang, nak belah, nak kaya, dah boleh. Tak boleh. Kau bolehnya? Tak boleh pindah buat lari. Kena belah situ. Dia kacik belah kedah tu. Dia kacik belah kedah. Cuma dia nak ada tu, nak tahu mana cok dia, tak paku dia ping bodi batang tu. Baru boleh mana atas lori. Kalau tak ada, mana? Haji sudah bagi hutang. Itu kalau dah kalau datang dalam hutang pula, dia ada pula dia panggil perhilikan. Soal belaka kita ni. Nak buat ni. Tapi kalau ikut akta dia tu memang haram. Macam nak makan punah kan. Kamu nak kamu punah. Kamu tahu punah. Jangan terbaik. Beregak dia kalau kena buka tegaknya nyepain ke dia tu sebutir mata semata buka tu samang tu. Berapa semata tu? Tapi orang ni kita balik pada hak asal kita. Hak beli orang nak buat undang-undang tu dia boleh buat belaka. Sebab apa undang-undang tu hak tangan manusia buat. Cumanya undang-undang ni dia ada juga benda-benda yang ada kemaslahatan. Kalau tilik kepada maqasidus syar'i dia panggil maslahah yang ammah. Boleh kita kena ikut. Macam orang lupa udang lah sungai. Apa benda hal tu apa larak mampu dok tinggal baka langsung. Nah ini masa nak makan sekejap dia gempong lagi apa lah sungai tu. Nah muncul nak naik boyu. Kita kenal lah kalau tepung ikan tu naik boyu tu gitu buat lari ke dalam. Ayo masa kena dah baik. Banyak. Kalau orang main kayu, kalau orang bukan kata stor kayu macam saya buat kerja kayu tu. Kalau dia mari kan, dia boleh cah atas mata tu. Mata gaji tu tu dia boleh cah.
Sebab apa pun kena bayar lesen tu atas mata gaji susu. Ada dah pergi bagi kawan itu. Siapa gitu. Nak tabur. Jadi waktu kena balik lah. Semula kita tanya orang-orang ahli. Guana undang-undang tu guana tu. Adakah rosak benda yang kita baca malam ni? Sedangkan kita baca dalam ni binatang dalam hutan tu diburulah. Sebab nyata tentang halal dia. Dah, baik. Dan misal yang haram dengan mutlak pula, semata-mata haram. Dia panggil haram zati. Diri dia tu, tubuh dia tu pun haram tu. Seperti arak dan barang sebagainya. Yang sebagai itu sebanding dengan arak juga. Tadi arak ni sebab zat diri dia tu. Seperti harta-harta yang diambil dengan zalim, diambil dengan penganiayaan, dengan penindasan. Zalim tu dengan maknanya ambil tu tak kena cara. Cakap bahasa kita. Wadu syai' fi ghairi mahallih, diletak satu-satu peraturan atau undang-undang tu ataupun apa-apa yang dikatakan saman, compound apa sebegitu gini, hak yang tak tepat dengan sesuai dengan benda hak duduk tu. Maka tu dikatakan zalim. Ambil harta rapah. Nah. Satu yang diambil dengan zalim. Atau harta yang hasil daripada riba, atau barang sebagainya, kopok ke sambung ke. Nah, zalim tu luah lah. Nah, macam dia ambil harta kita. Dah kita buat rumah kita, buat dah kita rumah kita, tanah kita beli kan? Kita beli rumah, tanah tu kita beli satu lem. Buat kita buat rumah. Buat rumah. Dia panggil apa benda ni? Kita pun rasa nak sambung lah sikit, nak buat apuh kereta. Dah menjaga sikit pada rumah 2 kaki tu, berdirilah bangunan kita 16 kali 24. Mari selalu yang dia kulusang tu yang diri-diri. Kakak ni turun pakai hok uniform dia. Dia orang ni nak pakai bodang, pakai uniform ni nampak menteri. Dah sungguh. Dia nampak menteri, nampak mangga. Kata kulusang tu diri-diri ni. Ada buat surat apa? Dah, kena roboh kan? Kalau dah roboh kita akan keluar sama. Sama. Tanah kita kita beli benar, tak pakat sikit ke dia. Berani lah kalau kita nak kata gini. Dah apa kau aku, tanah aku. Mu nyakit nyaman apa? Tak ada aku minta beting kamu beli tanah pun. Nah, dah mulai tengah kau semua itu ambil stok nyata kali. Dah ambil tahu rasa dah nak terima tunggu. Dia buat peraturan tu, peraturan apa benda tu gitu. Peraturan apa benda tu gitu. Zalim budak tu. Ada kena-kena dengan dia tu. Kita beli pasir, piti kita seming, piti kita waktu pelapik hias tahu, kita berlaku. Waktu ambu tak boleh beli waktu tu. Tahu? Tak boleh beli. Ya Allah ya Tuhan, buat pula yang jadi zalim lalu. Esok nak bakit nak pergi jumpa siapa dia tu. Duk melaksana, duk jalan benda-benda yang tak betul. Kan bakal puan makan uniform tak ada betul. Itu salah satu saya sebut.
Antaranya orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang zalim, ambil harta dengan zalim. Nah, ataupun hasil-hasil yang didapat daripada riba dan sebagaimana yang kita belajar pada pelajaran yang dah lalu. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah taala. Kemudian dia kata tempat penceraian subhah itu ada 4 asal. Tempat perceraian dengan mana bermula, tempat yang terpecah punya dan bercabarnya benda-benda yang subhah ni. Dia kata ada 4 asal, 4 umi. Baik, mana kata 4? Asal yang pertama yang dikatakan subhah ni, jatuh syok di dalam sebab yang mengharamkan dan yang menghalalkan akan dia. Jadi syok atas sebab ni, benda ni halal ke haram, hanya mari syok. Maka diri perasaan syok di atas satu-satu benda, hari ni orang panggil apa? Confuse. Confuse. Mana halal ke haram ni? Nah, iaitu tiada sunyi daripada keduanya itu. Dia nak nampak. Contoh dia kata kan, nampak tubuh-tubuh super kambing. Nah, kambing ada yang janggut-janggut. Tengok muncul macam apa ni? Ni mari sit. Contohlah kalau di sebuah benda, tengok muncul macam babi tu bik tali semua dekat atas. Dia buat kuat. Dia mari syok. Maka itulah dipanggil syubhah. Nah, ada kalanya bersamaan dua sebab itu sama dua sebab itu. Sebab apa? Ma yutawalladu, barang yang diperanakkan dengan dia. Contoh kambing kita. Nah, kambing kita molek-molek lepas biar-biar tu ada berlaku tubik bapak babi nyegip jatah kambing kita. Dia panggil ma yutawalladu, barang yang diperanakkan dengan dia. Modis apa kambing tu apa motor nak kelabak, tali sepeng, kata haran. Nah, jadi di sini dia kata ada bersamaan antara dua sebab. Sebab nak jadi halal pun body nampak kambing, palu memang babi. Itu contohlah saya nak kabar kalau ni sebab kita buat benda. Dan ada kalanya gholik salah satu daripada keduanya itu. Gholik ni makna berat sebelah. Nampak berat lehar dah. Ataupun nampak berat hak Allah ni, tapi haram ada situ. Dua benda dah. Asal pertama dua benda, barang yang bersamaan ataupun berat sebelah. Yakni ada kalanya gholik sebab yang mengharamkan daripada sebab yang menghalalkan. Daripada tu maknanya kecil hak beli halal, berat hak beli haram, dan ada masalah pula berat hak beli halal, sikit hak beli haram. Maka jika bersamaan dua sebab itu, maka adalah hukumnya itu mengikut akan asal yang dahulunya. Ambil hak asal. Yang ni jika ada dahulunya itu maklum haramnya, maka iaitu dihukumkan akan haramnya. Dan jika ada dahulunya itu maklum halalnya, maka iaitu dihukumkan halalnya. Masalah hak bersamaan. Samaan. Ni orang panggil maratib dia lah. Tingkatan benda sebab. Tengoklah.
Tengok hak dulu hak asal kan ni. Macam kita kata ginilah, menurut contoh hak mudah. Oh sana ni banyak sekali. Orang zaman dulu ya game ni. Kalau asal nanam pohon-pohon kayu kok, ia tampil perangga. Asal berarti orang zaman dulu. Orang dulu tanam postu, gambar. Dia buat dia panggil ka, tahu ka. Dia ka yang panggil. Budak faham nak ka lah ni. Ka ni makna perangga. Dia tanam postu, pohon pinang, pohon apa. Jadi bila pembesaran pohon ni lajak subuh, ia besar tu kipas perangga orang. Kita duk perhati pohon kembang ni. Suara subuh. Berarti gemel. Sebelah dah masuk ni. Oleh perangga orang. Maka di sini dia bagi masalah bersamaan. 5 shot ambil lenung perangga orang. Nah, lebak buah tahun tu dia. Jatuh demok dia. Maka dalam perkara yang bersamaan ni dia kata tengok hak yang asal. Istishabul asli, balik pada asal. Asal tu beralik mana? Alik halal ke haram? Sahih kalau kita tanam kita. Maka martabat subhah ni dia hukumkan dengan halal. Sebab apa? Kita berpandukan kepada hak asal. Ada pun kalau bau kumbang kita ni boleh sana. Ini tanah orang lek sana. Pak Sujing ni. Nama Pak Sujing tanah ni. Ni pengoi. Memang kecil-kecil kita tengok dia bangga Pak Sujing lah tanah. Tapi dia suka tu je mari harga ni. Lagu mana tentang masalah tu? Tengok berat hak lik mana? Berat hak lik siapa? Berat hak asal, berat lik haram lah. Sebab bukan milik kita. Duduk lik sana. Dah jalan nak makan juga, kena ukar hak subahah tadi. Jadi beginilah kita dah nampak duk tengok perangga molek ni. Lepas tu jatuh oleh amba ni, amba nak minta lah. Dah, jadi milik amba lah. Jatuh oleh amba ni, oleh demo ni, ambil dia demo lah. Dia kata tak apa-apa. Kalau gitu tak apa, amba pun nak elok ni, nak tebang. Sayang dia kata. Itu maknanya hilang benda yang subahah. Sebab apa? Dah diyakini di atas suatu tu, di atas redha Tuhan dia, maka tak kalau tercabutlah benda yang syok. Bila tercabut benda yang syok tadi, hilanglah subhah dia. Faham dah? Lu bandingkan lah saya buat tu. Sebab orang zaman dulu lah ni tak percaya mana. Dah bau-bau kumbang ni. Was tapi dah tahu tak dah makan. Dia makan apa? Dia makan nugget, dia makan ubi ketan. Budak-budak ni. Dah tak. Was tu tak makan. Allah, kalau zaman-zaman tak biasa ingat ni. Zaman bergeriang dah. Kita kata wah mata tu putih dengan lagi. Dah 2-3 utin dong tujuh sungai kekoh lah air ni ke wah kulit getah sembuh tu ni kan lapor ni tapi saya nak balik semula lah berkiah lah atas apa-apa sebab pun tu maratib dia nekat subah yang pertama. Jadi kita kena ambil hak maklum dahulu. Yang termaklum dahulu benda tu halal ke ataupun haram. Kalau termaklum dulu benda tu halal, maka halal lah dia. Kalau termaklum dahulu tu haram, maka haram lah dia. Baik, itu satu masalah. Masalah yang kedua, dan jika walid salah satu daripada dua sebab itu,
Maksud walik ni kita kata berat sebelah. Ima benda tu berat walik halal ataupun berat walik haram. Nah, atas diri satu benda. Baik. Iaitu dihukumkan bagi walik sebabnya itu. Dah. Ambil walik banyak. Kalau berlaku sebab haram tu banyak di atas benda tu, maka hukum ni haram. Yang ni nak tafsir lagi. Jika walik sebab yang mengharam, walik ni makna banyak, dibenarkan akan dia di atas yang mengharam tu daripada sebab yang menghalalkan itu, maka dihukumkan dia haram. Dan jika walik sebab yang menghalalkan itu daripada sebab yang mengharamkan itu, maka iaitu dihukumkan dia halal. Macam orang duk bincang tentang bakal suasa lah. Sikit dengan banyak, ada orang kata. Dah. Tengok orang mana. Orang mana kuat. Perbahasan ulama-ulama mana. Dah. Suasa. Suasa ni kan apa dah ingat baik di bekas orang. Mah capur dengan apa baik? Mah capur temaga tau. Ya mana banyak dulu. Mah sikit, temaga banyak. Jadi waktu tak kurang pula ulama dia bahas itu tu. Jadi jangan ada kutip kepala lah benda-benda gitu dah. Kita ni hok jalan di atas hok haram makan suasa. Nah, orang tu makan cincin suasa terus kelilak la suasa haram. Nah, ada kaedah dia. Baik. Jadi kalau kita ambil ni, dia kata capur ni kan. Ni lah ulama ambil jalan kata boleh makan suasa. Sebab dia kira apa? Dia kira orang ni banyak orang halal. Maka balik pada hukum asal. Tapi orang kata haram pun tak mudah kak. Siapa ke ujah dia? Ujah dia kan? Ada kaedah mereka kata iza jatama'al halal wal haram ghullibal haram. Mana? Bila berhimpunglah antara halal dengan haram, maka dibenarkan hak yang haram. Ada mudah juga. Kena juga ke dia. Jadi baik, jalan selamat lah orang ni. Dah, jalan selamat ambil orang tadi. Famanittaqas syubhat. Nah, faqad istabra'a li dir'ihi wa dinihi. Ambil jalannya tak sah. Cara bakar-bakar. Mana benda tu jadi selamatlah kita. Sama. Tapi orang nak beli nak bakar tu hanya gilah ke mana pun. Ya gilah ke mana hanya nak bakar. Kau beli lampu bakar, ada hak dia pula. Jadi gilah. Sebab itulah tuan-tuan ingat dah. Kita duk mengaji kita tunggu sebut om. Satu kaedah mereka dia panggil al-khuruj minal khilaf mustahabun. Kita keluar daripada pekerjaan yang khilaf tu, kita tak capur, kita tumbik dulu. Maka keluar daripada khilaf itu mustahabun, disunatkan akan dia. Boleh pahala sunat, bersih lalu. Jadi ulama-ulama usul fiqh dia buat kaedah bagi habis cerita. Nah,
Ini dia panggil maka dan jika ghalib sebab yang menghalalkan itu daripada sebab yang mengharam. Daripada itu terjemuh daripada an. An itu dengan makna tinggal. Dengan maknanya hak yang halal tu jadi banyak. Sebab halal tu banyak, sebab haram tu sikit je. Maka iaitu dihukumkan dia halal. Tu dia. Boleh bakar lah kalau nampak nak berujah lambat suasa tadi. Hak mana? Hak beli orang nak bakar. Sebab apa? Sebab halal tu banyak. Ya kordo ya ni mahnya pun jam apa magu. 5% je mak. Dia sifat nak serupa sama-sama kuning. Bang bila campur dua tu ada benda. Jadi suasana. Tapi orang beli orang nak bakar ni boleh bakar ni. Ujah ni. Ujah kita belajar ni. Hak beli orang nak bakar. Hak beli nak bakar, orang nak bakar dua dia dulu. Jadi maksudnya benda ni jangan bertegang orang. Jangan bertegang. Jadi tak bercerdik itu Haji Mak kata bodoh. Hamba kata tak apa cerdik. Jadi kita tak apa cerdik. Dia nak balik makoh lambat benda-benda hak yang ada khilaf. Kalau bakal mah satu kata haram lah. Tak boleh. Tak baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, maka nyata daripada perkataan ini bahawasanya asal yang pertama ini terbahagi di atas 4 bagi. Asal daripada perkataan ini, perkataan subhan ni, dia terbagi di atas 4 bahagi. Bahagian yang pertama iaitu bersamaan 2 sebab itu. Tetapi adalah asal yang dahulu itu maklum akan haramnya. Sama 2 sebab tu sama antara halal dan haram. Asal dulu-dulu tu termaklum bahawasanya pucanya haram. Kemudian maka syok akan sebab yang menghalalkan dia itu. Jadi halal mari ni timbul syok dah lah. Ada. Misalnya seperti dia kata menikam. Dia buat banding. Sini ada bandingan Contoh. Seperti menikam atau melontar seseorang dengan panah akan binatang buruan. Anak panah ping kena. Ataupun tak ada benda nampak pelanduk itu nak sangat dia minum. Pelanduk nampak pelanduk. Boleh angkat pelanduk ni. Kita kena ada tengok kalau kita akak pijang kue kena tu bau atau belakang. Pelanduk. Maka melukakan ia. Akan tombok ataupun lebih tadi, dia akan pelanduk. Maka jatuh binatang itu ke dalam air. Banding nampak bisa kita duduk cakap atau belakang. Lari binatang terlapak ketung. Kita tu hunga juga. Siapa ambil kasurnya tu nampak lembut gitu. Nampak duk guling dah. Nacak tu dah. Maka didapati akan dia telah mati di dalam air itu. Dah mampu guys. Padahal syok ia akan mati itu. Dia syok akan sebab kematian tu sana. Mati tergelang air ke tang dipisah ku ni.
Jadi kalau kita ambil kaedah asal, binatang puru ni bukan kesarak kena sembelih. Hak sembelih ni hak jinak, hak lekat tu. Ataupun binatang-binatang yang suka untuk disembelih. Lembu jinak tapi nak disembelih tak boleh. Lembu kapan kan? Orang-orang tahu jatuh laga buruk, kepala ke bawah, nampak gerak rodak. Lembu gebang. Wan dengan apa? Niat lah weh, bakal niat berapa tu bila tu pun. Apa cok tu tajam kau hak ke aku weh. Gong dia tak bungo mak. Boleh makan ke? Tu tak jinak tapi nak boleh payah. Ada pun orang nak sembelih. Jadi diri tikam tu tadi kalau dia mampu dengan hatu boleh makan. Tapi di sini timbul syok, kena dah hantar belakang, natang tu lagi jatuh dalam air. Maka jatuh dalam air itulah timbul syok dah. Pada syok ia akan matinya itu, adakah ia mati dengan sebab terselam di dalam air itu, ataukah ia mati dengan sebab luka itu? Masalah ni luar. Maka pada misal ini haram binatang ini. Mana pula haram ni binatang ni? Dia kata pada misal ini haram binatang ini. Kenapa? Kerana asal bangkai binatang itu haram, melainkan apabila matinya itu dengan jalan syarak yang tertentu. Ia balik hak asal lagi, bukan asal cerita sembelih. Asal dia cerita mampu tu, sebab status pada masa tu bakar. Ya, bukan pitah hak dikalang dengan sembelih tak ni. Jadi dua sebab, dua fakta. Fakta yang pertama selang air, yang pertama dia tang bisa. Fakta yang kedua selang air. Subhah pun ni ambil istishabul asli, apa benda bakar. Lah, bakar tu haram. Jadi saja kau pelanduk tu boleh makan. Maka pada misal ini syok akan jalan yang menghalalkannya itu. Maka jangan ditinggalkan yang yakin itu, sebab yang syok itu. Sebab apa yang berlaku balik pada bakar ni? Kerana syok. Faham tak? Kalau kita yakin boleh makan. Nah, ada kata dengan cara yang berkalang sana memang mampu. Kau nak menghilangkan syok dia tu, dia nampak lebuk bila sungai. Apa lepuk ngelala-lala apa semua ke tu ke ni. Ini tenda saka ni kesengang ni, yang kata hati di bawah jahil. Faham lagi yang kita nak cari benda ni? Kalau kita nak cari benda ni masalah syok. Kalau kita yakin walaupun mampu duduk sebing dengan sungai tu, ambil apa je lah, tak ada masalah lah. Sebab memang saya kena kalau membuat ni yang terkena mulai. Dah bukan sipi-sipi dah. Ia lacak tombok dia tu tak nampak lembih ni tebuk kulit sini. Bekah lepuk tu kok lembu lepas kali. Dan masa dia dah nak mampu duduk tepi sungai, jatuh dandang lah weh. Tu dia. Maka jalan tu boleh gula tu waktu. Sebab apa? Yakin. Tapi kalau syok tak boleh makan saja. Dia kata seperti lagi, misal lagi ni, seperti juga seorang yang berhadas. Kita nak berhabis yang pertama je dah.
Seperti seorang yang berhadas. Dia duduk tu berhadas. Maksud berhadas ni keluar sesuatu daripada kubur dan lubuk. Tu berhadas lah. Ada. Maka syok akan tuhurnya itu. Dah, atas jalan ni wujud dia ni. Tuhur tu mana dalam keadaan dia mengangkat hadas tu dipanggil tuhur. Dia syok. Maka dihukumkan dengan hadasnya itu kerana apa? Kerana asalnya dahulu hadas. Contohnya di bahasa doktor ingat belum lahu. Dia duduk nama dia main meki. Aku ni ada semayang dok ni. Suci dah aku nak masuk Quran sikit dia kata. Maka yang kena ingat, asal ni kan asal. Asal dah ambil air semayang lagi. Berapa belum zuhur. Tak balik dia di atas diri dia lah. Tak ambil kalau belum zuhur tak jangan ambil air semayang. Maka tu diguna pakai asal. Nah, maka dihukumkan dia dengan hadas. Nah, tu balik pula. Balik tajuk sana. Orang syok di atas tuhur dalam keadaan asalnya dia. Orang syok dalam keadaan berhadas. Asal keadaannya bertuhur. Contoh saat ni, contoh kita duduk sini ni. Dah sore dah gelap dah saat ni kan nak mari saat ni ambil air semayang, tak semayang. Kau masih senggan duk bira ni dekat orang mengajar dah senggan. Bahasa arik-arik jenera. Ustaz orang mengajar juga kau kali hei hingga kanjai. Kau orang apa bah? Nyemari aku ni betul dak laki ni. Kalau hamba tak apa tahan air semayang ni ada ketuk atau ngeri Malaysia ni ketuk. Syok itu. Jadi syok itu nak buat mana tu? Ambil hak asal. Berat hak lek mana? Berat hak lek halal ke haram? Hak beradah ke tak beradah? Kena ambil hak asal, ambil semayang dah tadi lele. Kena bakar sekarang, masalah sekarang kena bakar hak. Dalam keadaan kita tuhur, dah bayar ambil semayang, bakar tu sah dari segi bakar. Baik. Dan seperti juga kain yang kena najis. Kain kena najis. Maka syok ia akan sebab yang menyucikan akan dia. Maka dihukumkan akan najis itu. Kenapa? Kerana asalnya dahulu memang kain biru yang berbakar ni. Contohnya baru ni memang kena polek tai ayam. Cuma nak ambil awak semayang tu cuma ambil hak biru ni. Ni kok kena tai ayam. Tapi bini aku ni basuh kat laki ni. Siung-siung tak bau. Kain ni dah. Nah. Jadi kala tu dia kena hukumkan dengan najis juga. Sebab apa? Iktibar asal. Memang sahih kena najis. Dah. Tu kaedah. Dan seperti seorang yang sembahyang. Nah. Maka syok ia adakah 3 rakaat atau 4 rakaat? Maka dihukumkan akan ia 3 rakaat. Kenapa? Kerana yang asal tu yakin. Apa dia? Dahulunya itu 3 rakaat. Maka syok akan 4 rakaat itu. Maka ditinggalkan, maka tiada ditinggalkan akan yakin itu sebab datang syok. Dengan maknanya tak boleh tinggal yakin itu sebab apa? Mendatangkan syok. Jadi balik pada hak asal. 3 ngepak hak mana hak asal? 3 lah kena pakai 3 hak asal.
parok. Lalu kita gelabu banyak. Ni cakap harekoh ni. Kamu cakap tasawuf. Duk gelabu rupuk lembu dak ciruk lagi. Kau rasa nak pergi Batu Nang sebetul. Kalau balik kau nak ambil gambar anak sekolah. Allah Akbar. Ya Allah. Mana sunat-sunat hayat apa sebut tu. Tak dah. Pakai wasah habis. Sebab tu lah ukur sarok molek je buat air. Cuba perhati yang mayang pakai. Hak pertama dia buat nada. Hak pertama ada doa iftitah. Sama-sama alham ni. Lepas tu sama-sama dalam tu boleh baca surah. Orang kedua sunat baca surah kan. Orang pertama kedua. Oh ada nada. Muka dia doa iftitah. Lalu hak yang kedua tu dia mari syok. Aku orang pertama kedua ingat. Oh tadi ada baca iftitah pertama. Jadi hak ni kedua. Nah, lepas tu muka pula yang keduanya pula beza dengan hak yang pertama. Ada tahiyat awal. Tahiyat awal. Maka tahiyat awal tu ukurnya sunat. Nah. Rakaat yang ketiga nak mengukur kan tu Haji Mat. Dah mayang lama nak dah meluk anjing kali. Mana ni? Mengukur rakaat yang ketiga. Nanda. Tu rakaat yang kedua. Nak kabur. Nanda hok duk dia rakaat yang ketiga. Dia langsung kali. Mana? Tu dia tu. Dia kat yang ketiga tak kalau kita bangkit daripada tahiyat tu dia sunat kita akik. Allahu Akbar. Jang tu kalau akik belaka tu jang tu tak mengaji. Tiap-tiap bangun daripada nak jang tak tahu akik. Orang yang kedua akik. Ketiga pun akik. Keempat pun akik. Jang tu tak belajar. Di kakak ni saya tak belajar. Dah. Ngukur yang ketiganya dia akik. Akik tak kebir ni. Dah. Lepas tu yang keempat. Yang keempat tak ada iftitah, tak ada tahiyat awal, ada akik. Maka ada akik tu bagaimana? Rakaat yang keempat tu. Sebab biasa-biasa duduk babahnya Zuhur asar. Ni mari dak ingat. Sebab tu lah ukur sarung mari buat molek dah dengan hal sunat-sunat apa serba tu ada faedah belaka. Dah kita ni masa terbonak. No. Bahkan dok iftitah dok Allah Akbar bismillahirrahmanirrahim. Surah-surah pun dok. Mana dia? Dok akik belaka. Dok akik belaka. Tak boleh balas sunat lah. Tak. Bukan dia kena akik. Hak ketiga je kena akik. Hak lain dah akik. Oh jadi menambahi pergerakan dalam sembahyang. Di atas melakukan perbuatan yang kasar. Kalau hal dengan sengaja batal lah. Kalau hal dengan sengaja. Kalau lupa tak mungkin ke? Warna ngaji. Itu beza ngaji tak ngaji tu. Kita pun rajin kok baba. Baik dah jadi yang ketiga keempat akik juga. Sebab itulah. Sebab tu jalan untuk menolak akan syok tadi dalam arti kata susunan hukum haram ada berlaku dah. Tapi kadang-kadang kalau kita tinggal dah, kita tinggal payah nak beza.
Dah tahiyat dah baca, doa iftitah dah baca, surah dah baca. Apa wajib dah. Tak ada nanda, tak ada muku langsung, tak ada batu-batu peranggang, tanda-tanda sepadang, tak ada. Kau kabur bangku kadung gesung, jumpa nu. Kenapa ni? Tomong ke tak ada tu. Dah, kita nak pergi bangku kadung je. Tanya orang kata di mana bangku kadung Weh, dia kata gua nak mu babah bangku orang. Nu, ustaz mula nu dekat dengan nak tumbik bulu kadis mula la ilaha illallah baru je kata. Ni dak semayang nama 3 kepak. Dalam 3 kepak tu mari pula 3 kepak. Nonton jadi 7 kan ni ngomong. Dah. Dak makanan dia Kalau hari ni kat mudah, hari ni dia panggil mana? GPS. GPS mudah. Dalam mana ni? Jadi baiklah kita berhenti sekat tu lah malam ni. Wallahu a'lam. Bahagia yang dulu.